Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alamin. Rahman Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض نور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Oke, saya nak sambung penjelasan kita tentang kategori-kategori fi'il yang telah kita jelaskan pada 2 sesi yang lepas. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung penjelasan. Tidak ada soalan lah, jangan risau. Tak payah risau, tak payah berpeluh-peluh dan sebagainya. Hari ini adalah hari pendengaran saja. Datang untuk mendengar pembicaraan di mahkamah saja. Tidak perlu turut serta dan sebagainya. Yang diperlukan hanyalah fokus, tumpuan, okey, dan orang kata apa, sepenuh hati di sinilah. Jangan lagi teringat sarapan yang belum siap di dapur dan sebagainya. Tinggal dulu, tinggal. Fikirlah nanti sambung fikir semula. Okey. Pada sesi yang lepas kita dah selesai untuk kategori yang sahih. Sekali lagi ada 2 section yang besar tu. Jadi ini sebenarnya adalah di antara, jangan salah faham. Ini sebenarnya adalah di antara pembahagian. Salam. Ini adalah kita kata di antara pembahagian ataupun kategori fi'il. Jadi bukan ini semata-mata lah. Banyak lagi kategori dia. Cuma kita nak lihat dari sudut apa? Dari sudut, kita nak tinjau dari sudut kesihatan dia. Sama ada dia sihat atau tidak sihat. Kalau dia sihat, berapa pula pecahan dia? Apa nama-nama dia? Misalnya, istilah-istilah yang digunakan untuk kategori yang sihat. Kemudian, bila sihat, sudah tentu ada sakit pula. So, alhamdulillah, kita dah menyelesaikan kategori yang sihat itu. Dia punya departmen besar dia adalah sahih, fi'il sahih. Kemudian dalam sahih itu pula terbahagi kepada 3. Yang pertama salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudha'af. Okey. Jadi yang itu kita tidak akan ulang lah, kita dah jelaskan. Mana yang ketinggalan, sila berlangganlah dengan Astro dan sebagainya, tengok ulangan saja. Boleh tengok dalam YouTube. Hari ini kita nak sambung kepada section yang kedua, iaitulah mu'tal. Fi'il mu'talun. Fi'il yang memiliki huruf illah. Okey. Kataan mu'tal itu
asalnya kita boleh trace daripada illah, sakit. Okay. So, dia mengandungi salah satu daripada alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Jadi kita masih lagi bermula dengan fi'il yang paling asas. Fi'il yang paling basic. Fi'il yang paling basic maksudnya fi'il yang 3 huruf. Maknanya fi'il yang 3 huruf. Okey. Yang lebih daripada 3 huruf kita belum tinjau lagi. Jadi maknanya semua contoh-contoh yang telah kita lihat sebelum ini, terutama dalam kategori yang sahih itu, yang ada 3 itu semua adalah contoh-contoh yang dipanggil sulasi daripada perkataan salasah. Salasah itu 3. Sulasi maknanya 3. Kita bermula dengan 3 huruf. Fi'il tidak boleh kurang daripada 3 huruf. Okey. Jadi itu ceritanya lah. Maknanya itu yang kita jelaskan ni hanyalah yang 3 huruf saja. Kita belum masuk lagi fi'il-fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Maknanya sudah tambah imbuhan dan sebagainya. Jadi fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandungi salah satu daripada huruf sakit. Sama ada 1 atau 2. Lebih tak boleh lah. Sebab dia ada 3 huruf saja. Maksimum dia boleh menerima huruf sakit itu 2. Maknanya dia mengandungi 1 ataupun 2 huruf sakit. Okey. Kalau 3, itu bukan sakit lagi, itu meninggal lah, itu tanam je lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana dah tak boleh kira dah lah. Buat tahlil aja lah. Jadi tak boleh lebih. Dia mesti 1 atau 2 sahaja. Maksimum dia boleh menerima 2 huruf sakit. Okey. Jadi huruf sakit ni apa? Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Okey. Jadi mari kita lihat kategori yang pertama. Kategori yang pertama, alright. Setengah-setengah nama tu kita tak terjemah sebab dia bukan, kadang-kadang dia bukan terjemahan harfiah ataupun dia bukan terjemahan literal. Kita tak faham lah. Jadi kita akan terjemah ikut style kita lah. Kita kan kelas istimewa ni. Kan? Kelas dewasa. Special ni kelas ni. Jadi yang penting kita dapat message tu lah. Okay, nama macam mana pun tak kisah. Apa nama resepi pun tak penting lah. Yang penting sedap ni makan dia. Okay. Jadi kategori yang pertama adalah misal. Misalun. Misal. Itu dia punya apa? Dia punya jenama dia. Tengok yang pertama dulu. Yang pertama adalah misal. Alright. Yang kedua adalah ajwaf. Fi'il ajwaf. Okey. Hari ni saya tak pasti, ni kena siapa yang tengok dekat jadual Masjid Al-Mu'minun ni, semacam kelas ada ni. Macam ambil master ni, Datin punya, tengok Datin punya senarai kelas ni macam sambung PhD ni. Pukul 9. Okay, Alhamdulillah. Macam-macam tuan guru ada. Siapa yang mendalami tajwid tu, saya tengok ada 2-3 ustazah yang mengajar.
Ustaz tak ada kot sebab majoriti muslimat jadi gurunya ustazah. Cuba tengok, cek balik yang kita belajar dalam tajwid tu. Makhraj huruf ajwaf. Cuba cek. Ada tak? Makhraj huruf tu kan tempat keluar huruf betul? Ada yang dekat area sini, area belakang, area tepi, area pangkal gigi dan sebagainya. So siapa yang belajar tu, jangan semak hari ni, file tu banyak tak jumpa nanti kan. Ini siapa yang spontan boleh relate, alhamdulillah lah. Ni baru nak buka file lah, laci ada banyak pula tu. Dan sabarlah dulu. Cuba cari ada tak dia punya huruf ataupun yang dipanggil ajwaf. Ada Ustaz. Ada? Tapi tak ingat sebab duduk kat luar. Ada tu. Itu dalam makhraj kan, betul? Ya, makhraj. Okey. Sebab dia kalau setakat tajwid biasanya mungkin tak jumpa lah kan. Tapi itu dia kena belajar makhraj, sifat huruf apa baru insyaAllah ada. Maknanya ni kluster tinggi ni, bukan belajar biasa ni. Baru je Ustaz. Tak apa. Okey. Bila Puan Najah AJK kita mengesahkan, orang lain kena kalau dia kata tak ada, kita pegang yang AJK lah. Maknanya ini untuk yang belajar, untuk yang belajar lah. Sebab saya tengok ada 2-3 ustazah yang mengajar tu, kadang-kadang ada yang talaki kan. Dia ajar betul-betul yang intensif tu lah. Cuba cek balik dalam nota tu kan, sama ada guru tu menyentuh sekali lalu ataupun biasanya guru ada nota kan. Ada yang kategori ajwaf tu. Tapi dalam bahasa kalau jauf tu pertengahan. Tengah-tengah. Dia sebut jauh. Jauf. Yes. Bahasa Arab apa yang Ustaz cakap tadi? Yang ini ajwaf tapi sama je, jaufun dengan ajwaf tu. Kalau dalam tajwid dia sebut jauh. Ya, jauf. Bagi yang mungkin tadi macam ya tak ya, kita ambil yang perkataan yang sama tapi adjust sikit, dia panggil jaufun. Jim waw fa, jauf. Dia sama tu. Kabir, akbar, jauf, ajwaf. Yang penting jangan kurma ajwa lah, kan dia ingat kurma ajwa pula. Itu tak ada kena-mengena kurma. Ni fa. Alright. Jadi kalau bahasa dia bermaksud tengah-tengah. Apa-apa yang tengah dia pakai jauf. Jauful lail, pertengahan malam. Dan sebagainya lah. Jadi kalau pertengahan dalam erti kata makhraj tu, cek balik lah. Tengok balik rajah 3D ke 4D ke. Kalau kita punya gerahak, kita punya kerongkong, kita punya mulut dan sebagainya, di mana yang dimasukkan jauf tu, itu boleh cek semua. Okey. Itu yang kedua, jauf ataupun ajwaf. Tapi dalam grammar dia panggil ajwaf lah. Yang ketiga dia panggil naqis. Naqis. Alright. Sebab tu kita tak terjemah sebab kalau makna macam-macam makna ada. Ini istilah khas untuk bahasa. Jadi nanti kita terjemahkan guna apa? Guna terjemahan yang kita mudah faham je lah. Yang keempat, yang keempat ni ada dua. Maksud saya 4 dan 5. Dia ada persamaan di dia punya apa? Dia punya pangkal dia, lafif. Lafif. Cuma yang membezakan dia ialah yang satu dia pakai makrun. 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 Okey. Jangan makaroni pula. Kan dia silap makaroni pula. Makrun. Sikit lagi makaroni. Kalau makaroni Arab kata makaruna. Makaruna. Sebab apa? Sebab kenapa dia kata makaruna?
Sebab dia ambil bahasa asal Itali lah. Makanan tu tak ada dalam bahasa Arab. So kita kekalkan dalam bahasa asal. Okay. Tapi dia tebal lah kalau tengok cara dia sebut lah. Walaupun dia eja kat dinding tu macam kita boleh baca. Tapi kalau sebut tak betul, dia order tak sampai lah. Ibarat Datin pergi kedai mamak, kan? Order teh tarik ke roti sana, kalau kepala tak giling, dia lambat sikit. Tapi kalau roti sana tu, dia cepat sikit kan bila dia tune tu kena. Contoh macam tu lah. Tengok dekat dinding tu, ejaan tu macam kita boleh baca. Tapi bila kita sebut cara kita tak sampai. Rupanya dia sebut apa? Kita minta dia burger. Burger tu tak ada dalam bahasa Arab lah. Dia akan kekalkan burger je lah. Tapi dia lambat faham sebab dia nak apa? Burger. Dia burger. Dia punya raw tu tebal kan. Anak urik burger. Alright. Jadi lafif itu ada yang makrun, ada yang mafruq. Okey. Nanti kita jelaskan apa itu makrun, apa itu mafruq. Okey. Cuma kalau sebagai kalau tak sempat, takut tak sempat kan. Tulis kat situ, makrun ni kita cari apa perkataan-perkataan lain yang dia dalam kamus dia satu tempat, cuma dia pecah-pecah lah. Macam tambah imbuhan tu tambah imbuhan ni ya. Tapi dia punya asal dia sama. Okey. Kalau kita perasan, kita ada satu vocab yang kita faham, kita biasa dengar, terutama kalau orang pergi ceramah dan sebagainya. Ustaz-ustaz kata apa? Ataupun dalam hadis Nabi pun kata, kita ini lahir berserta dengan qarin. Dengan qarin. Maknanya kita ada pendamping. Pendamping kita ya. Bukan saka tu lain. Saka tu cari pasal. Tu cari penyakit. Tak payah saka lah. Kita lahir-lahir tu Allah dah bekalkan kita satu dari kalangan malaikat. Satu dari kalangan jin. Jin tu akar syaitan lah. AKA syaitan. Yang mengasuk kita lah. Yang meniupkan, yang mengilhamkan kebaikan tu siapa? Malaikat. Itu qarin. Qarin di situ teman rapat. Kawan pendamping kita. Nanti macam mana pula ada fi'il yang qarin, nanti kita cek lah. Apa maksud qarin tu? Jangan pula tiba-tiba fi'il yang ada setan. Jangan buat sabar loh. Nanti buat kesimpulan sendiri pula. Belum lagi. Okey. Yang mafruq, cuba tengok mafruq. Dia carilah ya. Perkataan-perkataan yang kita familiar. Baru kita relate dengan yang itu. Orang Melayu kalau belajar fiqh, terutama fiqh salat, dia akan dengar perkataan mufaraqah. Mufaraqatun. Apa itu mufaraqah? Mufaraqah maknanya kalau susah nak faham, faham pakai parti politik lah, maknanya keluar parti lah. Mufaraqah maknanya keluar parti lah. Dah tak join parti lah. Dalam sembahyang mana ada parti politik? Yang ada Pak Imam seorang aje lah. Jadi maksud mufaraqah tu berpisah, berpecah, tidak lagi bersama imam. Itu maksud mufaraqah. Ini bukan sebab imam parti lain, kita parti lain, tak semestinya. Kita dah tak tahan nak buat yang besar. Dah rakaat keempat dah. Kan? Dia boleh baca Fatihah 15 minit pula rakaat keempat. Mana kita tahan? Jadi apa kita buat? Kita rukuk sendirilah. Kita habiskan solat sendiri, kita niat keluar daripada berjamaah, keluar daripada imam. Kemudian kita bagi salam, kita pergi toilet lah. Imam tak habis lagi. Itu maksud mufaraqah. Kita berpisah. Itu kalau kita boleh kontrol lagi, maksud kita boleh manage kita punya tak tahan tu. Tapi kalau tiba-tiba emergency yang wallahu alam lah macam mana, tengoklah. Okay. Alright.
Itu maksud sekali lalu apa itu makrun, apa itu mafruq. Nanti kita relate lah. Nanti kita akan go through satu-satu. Kita tengok parti apa yang dia pecah tu dia masuk parti mana pula. Okey. Alright. Kembali kita yang pertama. Misal. Fi'il misal. Okey. Jadi untuk menjelaskan dari konsep bahasa, sekali lagi sekali lagi jangan lari daripada konsep ini. Tengok skrin. Kita dah ulang banyak kali ni. Bila kita membahaskan fi'il, cerita kita ialah fi'il. Maknanya fi'il itu adalah gabungan fa, ain dan lam. Jadi fa ini dia panggil fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini saya ulang sekali lagi supaya nanti tak pening kepala. Jadi katakanlah perkataan kita tempoh hari, perkataannya ialah kataba, telah menulis. Jadi cara kita nak mencari dalam kamus itu, fa-nya mana? Kaf. Ainnya mana? Ta. Lamnya ba. Itu maksud dia. Okey. Itu maksud dia. Jadi bila kita kata fa fi'il, kaf lah. Ain fi'ilnya dalam perkataan ni lah huruf ta. Lam fi'ilnya huruf ba. Okey. Alright. Itu dia punya konsep dia lah. Jangan salah faham. Sebab yang ini nanti secara tidak langsung dia mengajar kita macam mana kita nak asingkan 3 huruf asal dengan imbuhan. Katakan akan datang kita belajar perkataan yang banyak sikit imbuhan dia. Maktabah, perpustakaan. Di maktabah samalah. Kita keluarkan dia. Kaf dia mana, ta dia mana, ba dia mana. Kemudian kita asingkanlah. Mim itu dia punya imbuhan. Ta belakang tu menunjukkan dia muannas lah. Jadi dalam pencarian kita tak sesat nanti. Kalau tak nanti Haji Aziz pergi dekat mim pula. Dia cari dekat mim. Dah lah kamus tu mahal. Cari tak jumpa. Dah kena marah tukang jual. Menipu jual kamus, dia kata tak jumpa. Kamus dah lah harga boleh tahan. Cari dekat mim tak jumpa. Tak kena marah. Tak angin tukang jual tu kena. Rupanya apa? Silap si pencari. Bukan silap penjual. Jangan cari dekat mim. Cari dekat kaf. Okey, balik kepada misal. Jadi secara kalau dah faham konsep tu, fi'il misal ini apa dia? Fi'il yang mana huruf fa-nya itu ialah huruf sakit. Kita ada 3 tadi kan? Fa, ain, lam, betul? Fa, ain, lam. So dia kata yang sakit itu berada pada huruf fa. Yang sakit itu ialah huruf fa. Okey. Itu secara proper punya penjelasan lah. Kalau nota kita sendiri, sakit di mana? Sakit kat depan. Tulis kat situ. Sakitnya kat depan. Okey, dekat pangkal sakit. Jadi dia kata apa? Fi'il yang mana huruf pertamanya ataupun fa-nya itu sakit. Contoh. Yang ini kena hati-hati Kita ambil yang popular lah, yang start dengan huruf waw. Contohnya waqafa.
Wajada. Okey. Ataupun yang kita baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, wasi'a dan sebagainya lah. So di sini cuba kita lihat. Fi'il ini bermula dengan huruf waw. Jadi waw itu dia adalah ahli kelab alif waw ya. Dia termasuk ahli persatuan illah tu. Tulis dia macam masjid kan tulis AJK illah. Dia AJK tu. Yang Sakit. main. Gigi sakit. Dia termasuk AJK. Alright. Oh. Tetapi satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Tengok baik-baik sekali lagi. Fi'il itu dia bermula dengan huruf waw, betul? Waw adalah sakit. Tetapi semasa dia madhi, kita tak perasan di mana sakit dia. Kerana apa? Kerana sekali limbas fi'il itu masih lagi berbaris ketiga-tiga huruf dia, betul? Waqafa, wajada, wasi'a, walaja dan sebagainya lah. Jadi kita kata sakit ke mana? Sebab biasanya kalau sakit dia akan short satu bunyi, betul? Contohnya dia short bunyi lah, huruf dia mesti ada 3 tapi dia macam bunyi macam 2 contohnya. Tapi di situ dia ada sudut rhythm dia, rima dia. Terutama kalau kita belajar mengaji teknik Al-Baghdadi pakai lesung tu, ketuk masih 3 lagi tu. Kelentang, kelentang, kelentang. Masih lagi 3 kali ketuk tu. Jadi tak nampak pula di mana kekurangan sifat dia ataupun macam mana kita nak bezakan dia antara sihat dengan sakit. Okey. Kita akan nampak sakitnya nanti di mana? Bila kita pindahkan fi'il ini daripada madhi kepada mudhari'. Bila kita pindah daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari', barulah kita nampak sakit dia di mana. Jadi kategori ini mula-mula dia susah sikit lah. Pergi klinik biasa dia tak boleh check. Dia setakat pegang-pegang tangan datin je. Dia check jantung. Tak dapat detect. Dia kena pergi SJMC. Dia masuk MRI scan tu, baru nampak. Okay, mana doktor pakar lah. Jadi, di mana? Sakitnya di mana? Okey, mari kita bandingkan di antara mudhari' yang sihat biasa dengan mudhari' bersih ini. Mudhari' yang sihat, yang normal, dia mesti ada 3 pattern. Sama ada yaf'alu ataupun yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Alright. Ini pattern yang basic lah untuk fi'il mudhari'. Okey. Ya. Ini ulangan kali yang ke-18 sebenarnya. Kan. Ini dah banyak kali. Tapi kelas istimewa ni dia tulis lagi ya. Dia catat. Dia takut tertinggal. Ini bukan subjek baru, saja ulang. Tak apa. Sekali lagi. 3 pattern yang basic untuk mudhari'. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Okey. Walaupun di sini berbeza baris, iaitulah pada huruf ain yang berbeza. Okey. Itu kalau kita lihat dari sudut sedikit perbezaan lah. Tetapi kita tolak perbezaan tu. Cuba kita tengok persamaan dia apa. Maknanya secara zahir berbeza pada ain yang berbaris atas, bawah, depan. A,
A-O. Itu kalau kita scan secara detail lah. Tapi kalau kita orang kata apa? Tak payah pandang yang itulah. Kita tengok apa persamaan dia. Persamaannya ialah mudhari' yang basic itu dia mesti ada 4 huruf. Ya, fa, ain, lam. Ya, fa, ain, lam. Ya, fa, ain, lam. Itu dia punya Yes. titik persamaan dia. Dia berbeza tu cerita lain. Berbeza baris, itu dia berbeza lah. Kita pun berbeza juga. Tapi dari sudut persamaan, dia sama. Maknanya, dia tidak boleh kurang daripada 4 huruf. Daripada madhi pindah ke mudhari', kita akan tambahkan imbuhan huruf ya. Kemudian kita kekalkan huruf asal, fa, ain dan lam. Okey. Itu kalau yang normal. Sekarang kita kembali ke fi'il misal tadi. Kita kata dia sakit. Dia kategori pertama yang sakit. Cumanya sekali limbas, sekali lalu bila kita perhatikan macam tak sakit. Sihat je. Tak ada apa-apa. Kan? Cek Ailio kat rumah COVID pula. Tapi alhamdulillah lah tak ada simptom dah cukup 2 dos, alhamdulillah. Jadinya di mana dia sakit? Bila mana kita pindahkan perkataan-perkataan tadi kepada fi'il mudhari'. Jadi kalau kita jumpa mudhari', akan datang kita scan ayat Quran misalnya, bila kita jumpa fi'il mudhari', tiba-tiba dia ada 3 huruf saja. Sekali lagi, tiba-tiba mudhari' yang kita baca itu dia 3 huruf sahaja. Jadi maknanya dia asal daripada sakit lah. Macam mana contohnya? Kita buat yang 3-3 ni lah. Waqafa, Arab kata yakifu. Wajada yajidu. Wasi'a yasa'u. Itu mudhari' dia. Jadi di sini nanti baru kita akan perasan apa? Macam mana mudhari' tak cukup huruf ni? Tadi kita kata mudhari' yang basic dia mesti ada 4 huruf, betul? Jadi sekarang ni kita tengok sudah short 1 huruf. Sudah short 1 huruf. Yakifu, yajidu, yasa'u. Okey. Alright. Jadi seolah-olah yang tinggal 3 sahaja daripada 4 yang sepatutnya. Okey. Soalannya, kenapa 3? Kenapa tidak 4? Kita tanya kepada Puan Halimah yang membuka mikrofonnya. Alamak, Allah. Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa dia tidak 4 seperti biasa? Kalau 4 tu dia daripada apa? Mudhari' kan? Kita cerita mudhari' lah ni. Tapi Ustaz ni kalau dia 3 kita kena tambah ya di depan Ustaz dan bukan. Fahamkan soalan. Fahamkan soalan dulu. Tenang. Jangan kelang kabut. Tak nafas tu. Dia ada satu pepatah Arab, dia kata apa? Fahmus soal nisful jawab. Fahmus soali nisful jawab. Faham soalan itu separuh jawapan. Maksudnya dalam exam, kita faham soalan, maknanya dah at least 30%, 20% dalam tangan, betul? Yang kita risau ni soalan tak faham. Kita nak goreng.
Takut orang suruh buat nasi goreng, datang buat datang dia buat mi kari pula. Walaupun sedap, kena reject lah sebab dia minta nasi goreng. Okey. Soalan saya kepada Puan Halimah tadi, kan, memang kita tak cerita mati. Mati kita dah bagi contoh. Waqafa, wajada, wasi'a. Kita kata, sekarang ni kita bertanya semasa dia berada di zon mudhari'. Kita minta bandingkan dengan mudhari' yang asal, mudhari' original, dia ada 4 huruf. Soalannya kenapa untuk perkataan-perkataan misal yang kita kata start dengan huruf waw ni, tiba-tiba semasa mudhari' dia tak cukup 4 huruf. Itu soalannya. Kenapa tinggal 3? Kenapa dia yakifu? Kenapa dia yajidu? Kenapa dia yasa'u? Kenapa tak cukup sebagaimana yang original? Itu soalannya. Ya, wabillahi taufik. Saya nak cuba jawab boleh? Ya, Puan Reza. Okey, silakan. Sebab dia kalau ada wow nanti dia macam Cina, yau macam tu. So orang Arab. Alhamdulillah. Maknanya diulang kembali yang kita dah cerita sesi lepas. Kalau kita kekalkan wow, yau, yau kifu, yau jidu, yau sa'u. Dia tak sedap, lidah Arab tak sedap. Yau ni dia tak berapa sudilah. Itu Beijing punya Arab. Ustaz, Ya. boleh saya betul tak sebab dia punya root word dia tu 2 saja. Maknanya qafa jim dal sin ain. Maknanya root word dia apa ni? Jada. Tak. Dia Qafa. root mesti 3, Bukan. tak boleh 2. Tak, yang jadi dia jadi macam tu. Bukan root word dia qafa. Itulah saya nak tanya. Bukan. Jim dal atau Root bukan ya? Root dia waqafa lah. Root word dia waqafa. Kalau tak ada waw tu takkan kita nak kata mengaji ni kenapa tak qaf, bukan qaf, waqaf. Betul. Kita mengaji berhenti panggil apa? Waqaf kan, bukan qaf. Okey. Saja nak tanya. Sebab itu kita kata cuba tengok dia punya isim dia. Kita kata sifat pertama dalam, kalau orang lama dia belajar tauhid sifat 20. Sifat pertama apa? Wujud, betul? Wujud, Allah wujud. Kalau tak ada waw, tak ada waw tak jadi wujud. Maksudnya dia bukan 2 huruf, dia mesti wa qafa, 3 tu asal dia. Wajada, wasi'a. Maknanya dia buang waw tu Ustaz, macam dia buang lah. Root 2 dia tak boleh hilang. Sebab itu kita baca dia mesti 3, walaupun dia pindah kepada noun nanti, dia akan kekal juga. Contoh apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'ah. Dia mesti ada waw, sin, ain. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi dia punya asal dia mesti ada waw tu. Tak ada waw tu lain jadinya nanti. Jadi maksudnya macam yang Puan Riza beritahu tadi, dia tak sesuai lah kita kekalkan waw tu semasa dia mudhari'. Jadi sebutan tu bukan tak boleh, tapi ada certain yang Arab dia tak berapa selesa sebut. Yau. Okay, alright. Jadi itu cerita dia lah. Jadi kita akan nampak dia sakit bila mana kita pindahkan dia kepada fi'il mudhari'. Jadi waktu itu kita nampak dia seolah-olah short 1 huruf. Hilang ya Ustaz? 3 saja. Ya. Waqafa, yakifu, wajada, yajidu, wasi'a, yasa'u. Walaja, yaliju. Tulijul laila fin nahar. Itu yang awlaja lah, itu 4 huruf. Tapi kalau walija, walaja, yaliju. Okey. Minta maaf Ustaz, lagi satu soalan ni. Macam bila kita nak taruh baris-baris macam tu kan, macam WhatsApp, itu ikut simai ya? Ikut. Macam wajada, waqafa tu okey, wasi'a tu. Okey. Pembarisan dia tu
Ya. Tak tahu. Bukan pembaris pembarisan. Jadi tukar Pembarisan. pada Pembarisan boleh, Moderate. penandaan boleh. Terulanglah. Okey. Moderate. Itu antara soalan yang kita kata apa? Kita kata popular lah. Popular dari sudut apa? Popular dari sudut orang Melayu, dia banyak wonder di situ. Dia wonder, dia ponder di situ. Tak salah, itu memang itu normal kita biasa query kita tanya, kenapa, macam mana cara pembarisan tadi? Walaupun perkataan tu saya tak tahu betul tak betul lah, pembarisan tu. Yang penting dia daripada baris lah. Okey. Tadi Puan Maisarah ada sebut satu istilah, sama'i ataupun sima'i. Daripada sama'. Sama' ni dengar. Pendengaran. Okey. Cuba kita ambil sikit sejarah sikit je. Secara common sense je. Sejarah yang kita boleh relate mana-mana bahasa dalam dunia lah. Misalnya bahasa Melayu pun tak apalah. Katakan bahasa Melayu. Ini kita cerita ni, kita ambil satu tokoh yang antara yang kita kata apa? Otai dalam bahasa lah. Dalam bahasa kita ni kita ambil satu tokoh yang kita panggil apa? Za'bah. Pendeta Za'bah, betul? Itu antara orang yang kalau sebut bahasa, dia tak lari daripada pendeta Za'bah dan orang lain lah. Tapi yang terkenal dia lah. Soalan kita, kalau bahasa Melayu lah, nanti kita relate bahasa Arab. Mungkin Puan Maisarah boleh jawab ataupun boleh tolong jawab dan sebagainya. Kita bahasa ni, kita ada perbualan dulu ataupun kita set up grammar dulu? Soalannya. Secara ini kita cerita pembukuan secara proper. Mana ada nota, ada silibus, mana lepas ni orang boleh belajar lah. Soalannya, bahasa tu wujud dulu setelah dia berevolusi ratusan tahun, baru set up grammar, ataupun orang set up grammar dulu baru set up bahasa? Itu soalan. Bahasa dulu kot. Ini bukan kod-kod, ni mesti betul. Tak boleh kod. Sebab baru-baru manusia nak betulkan the grammar. Yes. Maknanya, itu cerita sama'i tadi ataupun sima'i. Maknanya setelah Arab itu bahasanya ada selama ratusan tahun, barulah pakar bahasa susun dalam bentuk grammar yang betul-betul. Ini wazan dia apa? Oh, macam ini. Ambil daripada mana? Ambil daripada pertuturan lah. Betul? Oh, Arab kata sami'a. Dia tak kata sama'a. Arab kata apa? Zahabah. Tulislah rekod kan. Zahabah. Boleh tak zahibah? Tak kena sebab Arab tak cakap macam tu. Kalau susah nak faham, okeylah. Katakan kita relate bahasa kita. Kita nampak bahasa kita ni macam senang. Tapi kalau kita telusuri sejarah etimologi, dia payah sebenarnya. Okey, katakan apa? Katakan makan. Kita tahulah makan kan, kita dah mahir perkataan tu. Tapi tiba-tiba ada seorang apa? Ada seorang Iban tu baru nak belajar, dia kata, kenapa tak makun? Kenapa tak kata makin? Kita tak boleh jawab, tapi kita kata apa? Tak boleh, memang tak boleh lah. Jangan tanyalah, tak boleh. Memang makan tu dia punya gabungan ma dan kan. Kalau awak cakap makin, nanti jadi perkataan lain. Kalau awak cakap makun, tak ada vocab makun. Sama macam minum katakan. Kalau katakan orang yang pening, dia berkira dari sudut gabungan suku kata. Kenapa dia tak kata minam? Saya nak minam. Kita dengar apa kita pening? Minam apa ni? Minum. Jadi seolah-olah begitulah. Bila perkataan tu zahabah, tiba-tiba kita tak mahir ni, kita main tembak je. Zahibah. Contoh ibarat macam kita dengar orang nak minum kat kedai, dia kata apa? Saya nak minam. Macam itulah. Itu saya cuba jelaskan dengan common sense yang paling mudah lah. Jadi maknanya dia punya baris tu sudah apa? Sudah difix. Sudah ditetapkan. Jadi kalau kita tak biasa, sekali lagi, yang penting tahu 3 huruf asal, buka kamus, nanti dia akan bekalkan kita dalam kamus itu perkataan yang berserta dengan baris.
Kita jumpa kaf, ta, ba, tak tahu nak sebut. Kamus akan provide katabah. Maknanya tak ada katibah, tak ada katubah lah. Itu maksud dia. Itu maksud yang saya letak tadi. Ada yang waqafa, ada yang wajada, ada yang wasi'ah. Setengah perkataan kita tak mahir tetapi kita jadi mahir dengan sebab kita baca Quran contohnya. Sebab dalam Quran surah dalam ayat kursi kan kita baca wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Ada kat situ dia dah bagi kita dah baris. Tak adalah wasa'ah, tak adalah wasu'ah. Jadi bayangkanlah bersama-sama. Andai kata pagi ni Datin Cik nak cuba baca Quran yang tidak berbaris. Rasanya 20 tahun tak kata-katam. Duk wasi'ah, wasa'ah, wasu'ah, wasi'ah, wasa'ah, wasu'ah. Jadi maknanya orang dah kata besar tuah lah untuk kita. Quran tu dah dibariskan untuk kita. Alhamdulillah. Tak payah pening-pening dah. Kalau macam tu, untuk kami ni beginners lah kira kan. Ni kamus yang paling terbaik untuk beginners orang macam kami ni lah. Kamus Arab yang paling baik. Kamus yang paling baik. Yang simple, yang tak pening. Simple. Maksud Ustaz baru belajar. Dia macam mana kamus terbaik pun dia mesti ada migraine sikit. Tak apa nanti kita bagi cadangan. Masuk dalam grup Ada. Ada kamus tu ada. Simple yang paling basic for us, yang mudah sangat nak itu. Dia kamus ni better kita beli yang Solid. bukan solid. Tapi at least kaedah tepat. Biarpun dia agak advance, dia agak besar, dia agak ni tak ada masalah sebab dia akan jadi rujukan sepanjang hayat. Orang tak beli sebab dulu pernah ada setengah-setengah kelas ni bila saya bagi cadangan beli kamus dia marah. Ustaz, kamus kat rumah ada 2 tak baca-baca ke Ustaz? Saya kata kamus tak baca. Dia kata kamus yang ada pun tak baca kat rumah. Saya kata orang tak baca kamus. Merujukkan. Kamus tu revision bukan baca kamus terror kan. Jadi maknanya kalau orang yang betul-betul fokus bahasa dia tak ada masalah. Even bahasa Melayu pun cuba perhatikan. Kalau orang yang mengajar bahasa Melayu, orang yang terlibat dengan Institut Terjemahan Negara, dia perlu beli katakan 3-4 tahun sekali dia beli edisi baru Kamus Dewan Bahasa, betul? Sudah update lagi. Kamus memang macam tu. Kamus tak ada yang sempurna sebab apa? Sebab vocab bertambah, betul? Vocab setiap tahun dia bertambah. Tahun ni masuk lagi vocab baru. Tahun depan masuk lagi vocab baru. Sama juga Arab. Ada satu perkataan, ini bukan level kita, tapi kalau kita dengar kita terperanjat. Tahun lepas tak silap saya, dia pernah temu ramah. Lebih kurang, tak payah susah lah. Lebih kurang macam DBP lah. Arab lagi dia ada DBP. Dia lagi advance kan. Jadi seolah-olah macam kita Dewan Bahasa Pustaka. Arab di istilah dia Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah. Function dia sama. Dia punya office dekat Cairo. Maknanya seluruh negara Arab yang ada berapa ratus juta orang tu, dia akan meeting 2-3 kali setahun di situ. Antara tugas dia nak approve dan nak riliskan vocab-vocab yang terbaru. Sebab banyak vocab masuk ni. Okey, satu vocab je saya tunjuk. Yang asalnya, dia bukan kata kerja. Kita tak biasa sebab kita bukan bahasa perbualan, kita bukan bahasa komunikasi. Tapi Syekh yang jadi pengerusi tu dia kata apa? Dia kata untuk pengetahuan, satu perkataan ini disebabkan dia sudah tersebar dan masyhur di seluruh dunia, bukan sekadar kita terima dia masuk ke dalam bahasa Arab, siap ada wazan lagi. Madhi, mudhari', amar, nahi. Madhi, mudhari', amar, nahi. Jadi bila pengacara tu tanya, apa perkataannya? Fasbaka yufasbiku fasbuk. Mana Facebook tu ada telah Facebook, sedang Facebook. Facebook lah, jangan berFacebook. Dia siap boleh jadi wazan. Fasbaka yufasbiku. Masdarnya fasbuk. Jadi maknanya dahsyat. Maknanya dia terbuka, dia boleh menerima apa?
dia boleh menerima perkataan-perkataan yang itu dipanggil perkataan yang bukan Arab tapi dimasukkan. Jadi bayangkanlah berapa ribu, berapa ratus ribu, setahun dua, disaring, dia buatkan wazan, dia masukkan dalam kamus. Tapi kita tak apa. Nanti kita bagi contohlah. Kamus yang advance sangat pun tidak, rendah sangat pun tidak. Mudah. Tapi puas hatilah. Okey. Ustaz, macam kita bahasa kita ni pun macam kami ni tak faham macam perkataan poyo apa benda tu. Yang tu Itu yang itu masuk daripada budak-budak WeChat tu, kita tak tapi layanlah. dah jadi kebiasaan kan. Ada a few words yang kita tak pernah dengar tapi digunakan. Jadi saya rasa satu hari akan diiktiraf juga. Wallahualam, sama ada diiktiraf ataupun secara naluri kita tak akan terima lah. Macam saya, walaupun saya taklah tua sangat, tapi satu perkataan antaranya yang dah semua orang pakai tapi saya tak suka, membawang. Contohnya, dia dah siap ada imbuhan pula, jadi kata kerja pula. Padahal bawang tu kita beli nak masak sup kan. Jadi dia kata apa? Makcik-makcik sedang membawang di tiang masjid. Lah dah jadi kata kerja pula. Tapi tak kot, saya tak guna kot. Pada saya tak sedap lah pula kan. Okey, balik pada tadi, kamus tu insya-Allah. Tapi kalau saya lah secara peribadi, hari ni sebenarnya kita boleh gunakan kamus yang ada dalam Google tu lagi bagus. Kita type perkataan tu, dia akan linkkan kita dengan page kamus maknanya terus saja kita boleh cari. Kita boleh lihat, dia akan bagi kita madhi, mudhari', amar, nahi. Okey, saya bagi contoh. Ini sebagai contoh je lah. Katakan kita ambil perkataan tadi, katabah. Okey, cuba ambil katabah. Okey. So apa yang kita kena buat pertama? Alright. Katakan buat macam ni. Kalau nampak beritahu boleh nampak ni? Google ni? Boleh nampak dekat skrin? Nampak. Okey, type makna katabah. Okey. So ada satu page ni Al-Ma'ani. Ini kamus ni. So boleh ambil AR. Kalau mahir ambil Arabic. Kalau tak nanti boleh cari Arab English. Arab Indonesia pun ada. Saya kebetulan saya mengajar Arab. Saya ambil yang ni saja. Jadi apa dia keluarkan? Dia keluarkan ni. Nampak? Yang pertama, nombor 1. Kataba, fi'il. Kataba ila. Ni kalau orang nak buat bahasa penulisan. Kataba ila, menulis kepada. Kataba fi, menulis pada, menulis dalam. Kataba li, menulis untuk. Mudhari' yaktubu. Kataba yaktubu. Masdarnya kitabatan, kitaban wa katban. Selebihnya ni wazan. Katibun, maktubun, kataba, kitab, jamak dia kutub, semua cukup. Masya-Allah. Sebenarnya sekarang ni free of charge. Yang penting ada internet saja. Zaman saya dulu kena usung kamus. Siapakah penulis kamus yang pertama di Asia Tenggara? Soalan. Kamus pertama di Asia Tenggara, kalau saya tak silap Kalau silap pun silap saya tak dosa besar lah. Kalau perasan, kamus yang pertama orang Asia Tenggara secara keseluruhan yang berbahasa Melayu, sama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Kemboja dan sebagainya, ialah orang Melayu. Siapa nama dia? Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Dia adalah penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Dia besar daripada kecil duduk di Mesir. Okey. Ada gambar dia. Cuba cari. Nama kamus tu pun Kamus Marbawi. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Jadi orang yang tak faham Arab, dia letaklah nama anak dia Marbawi. Sedangkan apa maksud Muhammad Idris Al-Marbawi? Orang Lubuk Merbau, Perak. Marbawi. Kampung saya Ustaz.
Kampung datuk saya. Syekh Idris. Ada kubur dia. Yes, dia terkenal. Tahu lubuk merbau ni di Kedah. Bila merbau di Perak. Kalau Kansa. Ada Kuala Kangsar. Oh, Kedah pun ada. Ada kubur dia. Ini nama dia. Cuba tengok muka dia ni. Inilah dia, Syekh Muhammad Idris. Besar jasa dia. Al-Marbawi. Ini semua muka dia. Orang Melayu Tapi maknanya tahun 20-an 30-an dia sudah duduk di Mesir berpuluh tahun. Kita anggap dia, kitab dia yang terkenal tu yang diajar sampai sekarang oleh ustaz yang di Penang tu, Datuk Syamsuri. Apa? Ya. Ustaz Syamsuri. Datuk Ustaz Syamsuri tu. Bahrul Mazi yang syarah kepada hadis Imam At-Tirmizi tu, dia terjemah dan dia syarah. Berpuluh-puluh jilid tu. Ini cerita dia lah. Ini pioneer, kita panggil otai yang pertama. Pioneer. Kamus dia, ni kamus dia. Tapi kamus dia, bila yang pertama, yalah, biasalah. Hari ni dah kurang sikit orang pakai. Sebab apa? Disebabkan dia yang pertama dan dia ada masukkan beberapa vocab yang bahasa Perak lama. Faham tak? Dia orang Perak, jadi Melayu dia tu ada certain tu bahasa Perak. Yang edit terbaru tu perlu diterjemahkan kepada bahasa Melayu moden. Minta izin waris dia. Okay, tapi dia dianggap apa? Dia dianggap pioneer. Syekh Idris. Nama kamus dia pun Kamus Al-Marbawi. Dia orang pertama. Bayangkan zaman tu dia tulis tu, kemudian kamus tu mula sampai kat kita lebih kurang tahun berapa? Tahun 50-an, tahun 60-an kalau tak silap. Bayangkan zaman tu tak ada kemajuan, sampai ada fatwa daripada ulama waktu tu kata apa? Haram baca kamus dia. Kenapa? Kerana ada beberapa page di kamus dia yang menggunakan lukisan. Pada zaman itu gambar dan lukisan masih lagi haram. Bila dia buat gambar badan manusia, tentulah kena ada gambar, betul? Arab kata bahu apa, Arab kata peha apa, Arab kata tangan apa. Waktu tu masih rigid lagi. Masa tu zaman yang gambar dengan kamera semua haram lagi. Fatwa-fatwa lama tu dia kata haram. Tak boleh. Zaman tu Haji Aziz kalau pakai bow, tahu bow? Bow yang bukan tie, satu lagi bow tu. Zaman tu bow pun haram lagi. Sebab seolah-olah menyerupai British. Okey. Tu ceritanya lah. Kamus, insya-Allah. Tapi kalau cadangan saya, ini, tapi nanti saya guide lah. Kalau rasanya di Shopee pun ada yang ni. Ni kamus dia. Saya tunjuk kamus. Okey, ni gambar dia lah. Tapi nanti saya tunjuk sebab dia ada beberapa versi ni. Dia ada beberapa versi yang berlainan. Ini kamus dia. Ini lecturer daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kamus Al-Khalil. Kamus Al-Khalil. Doktornya baru meninggal tahun lepas. Ini kamus ini ada 100,000 entries. Entry. Mana ada 100,000 vocab yang dia punya root word dia tu. Muka surat lebih kurang berapa muka surat? Saya rasa dekat 1,000 muka surat ni. Tebal. Dia ada dua, satu kulit tebal, satu kulit nipis. Kamus Al-Khalil. Tapi jangan salah sebab dia ada beberapa Al-Khalil yang lain. Ada warna biru, ada warna merun ni. Dia yang warna ni. Yang ni untuk level kita lah. Ada 802 muka surat. 804 muka surat. 824 lebih kurang. Tolaklah yang preface, mukadimah dan sebagainya. Cuma versi asal dia, tulisan dia sama tapi versi asal tu dia tak bold. Dia tak hitamkan. Jadi ada orang bagi komentar lah.
versi yang dia dah baiki tu dia hanya boleh boldkan saja. Dia tak boleh besarkan. Kalau dia besarkan tulisan, kena pecahkan kepada beberapa volume. Sebab muka surat dia banyak. Jadi dia kekalkan satu volume saja, 800 lebih muka surat tu. Cuma dia tulisan tu dia hitamkan. Tapi masih lagi tidak mesra orang yang rabun teruk lah. Betul. Betul. Yes. Maknanya kalau beli tu biasanya saya akan buat side income, saya jual kantar sekali. Tunggu, jangan ketawa, saya cakap betul. Saya Magnifying belikan. glass. Yes, magnifying glass tu kan ada dekat kedai buku kan. Ada setengah orang jangankan kamu baca surat khabar pun gini. Jadi daripada aksi-aksi macam tu baik pakai kantar terus kan. Mikroskop pula. Magnifying tu. Magnifying glass. Alright. Jadi banyak Harga dia berapa Ustaz? harga dia kalau 300. dia beza antara yang hardcover dengan biasa. Kalau hardcover 100 lebih sikit, kalau yang biasa tu dalam 80 lebih 90 lebih je lah. Dia tak adalah mahal. Okay, tapi nak katanya dia macam itulah. Kalau hardcover, setengah orang dia suka simpan. Dia kata hardcover ni boleh cantikkan rumah kalau ada rak-rak buku lah. Tapi hati-hati hardcover dia ada risiko. Hardcover ni kalau kita perasan, kalau kita biasa dengan industri buku, hardcover ni dia jahit. Faham tak? Betul. Dia ada jahitan. Bila dia jahit Tengah-tengah tak ada. Bukan tengah-tengah. Dia jahit ni bukan selai-selai, dia jahit by bundle. Contohnya dia jahit katakan 30 muka surat sekali. 30 sekali. Jadi kalau kita selalu buka, kalau jahitan tu buka, dia akan pecah yang satu jahitan ni semua sekali. Faham tak? Dia bukan selai-selai. Faham. Jadi itu pula lah risiko. Belah Dia terus. cantik kulit, tapi dalam dia Bersepai. cumanya di situ kita boleh detect. Kalau kamus tu koyak, makna dia baca. Kalau Macam tu lah. kalau dah 5 tahun dia beli dengan saya, cantik lagi kat rumah, maknanya jagang dia bukan. Dia nak buat hiasan je lah tu kan. Ustaz tu dia jatuh bersepai Ustaz. Kalau orang yang selak. Jadi Ustaz, saya tanya sekejap. Ya. Yang saya ada is Kamus Al-Munawir. Jadi boleh juga. Tapi tu susah lah Ustaz nak cari perkataan dia. Saya dengan Datin ada beli. Jadi White Elephant. Saya dah beberapa bertahun-tahun saya suggest Al-Khalil lah. Sebab ada satu lagi, minta maaf lah ya, ada few publishing house yang niat dia baik lah. Dia bagi kita, dia kata kamus yang memudahkan. Contohnya maktabah tadi cari dekat meme je. Katakan setengah orang dia suka lah sebab dia kata apa? Kamus ni lagi senang Ustaz. Saya punya maktabah saya cari dekat meme je, tapi dia menjahanamkan sistem bahasa. Maksudnya dia tak ajar kita root word. Betul? Seolah-olah perkataan pembangunan kita cari dekat P, mana boleh. Pembangunan kena cari dekat B. Kalau kita cari dekat P tu dah tambah imbuhan kan. Bagi orang yang malas, pada dia yang kamus yang pembangunan cari dekat P itulah bagus. Sebenarnya tak bagus, itu melingkup. Asal dulu asal. Jadi sebab dia tak bagi tahu kita yang asal. Kamus ni kena tahu asal Jadi ada orang dia sebenarnya kalau dia bukan simply kamus apa beli. Dia kena beli kemudian ada 1-2 sesi guide cari perkataan. Kita kena guide. Kenapa? Jangan lupa. Orang kita alif bata tak hafal setengah tu. Alif bata sa jim ha kha. Kenapa benda tu penting? Tengok sini. Sama contoh. Sekolah. Okey. Apa tugas kita yang pertama sekolah? Bayangkan kalau anak kita tak mahir ABC sampai S. Tak menjajar dia cari. A, B, C, D, E, F, G. Dah penat baru jumpa S. Betul? Lepas S, S, A, S, B, S, C, S, D, S, E. Baru jumpa S, E. Betul? Lepas tu baru S, E, A, S, E, B. Baru jumpa S, E, K. Baru jumpa sekolah. Jenuh. Dia bukan selamba boleh buka. Jadi balik pada katabah tadi. Katakan tak mahir alif bata. Kena buka alif bata dulu, alif bata baru jumpa kap.
Lepas tu kaf alif, kaf ba, kaf ta. Oh, kaf ta, alhamdulillah. Lepas tu kaf ta alif, kaf ta ba. Oh, kaf ta ba. Alhamdulillah. Tapi kamus Khalil insya-Allah di setiap pertukaran alfabet itu dia ada satu tablet di atas tu, dia bagi kita susunan alif bata sampai ya. Sebab dia tahu ada setengah orang dia tak mahir alif bata susunan tu. Jadi nanti kita boleh on the spot kita boleh tahu lepas alif apa, lepas ba apa. Katakan kita jumpa perkataan madrasah kan, mim alif, mim ba, mim ta, sa, jim, ha, kha, dal, mim dal. Nak jumpa mim sampai ke ra tu kan panjang cerita dia. Jadi bukan mudah kita kamus Melayu ni sebab kita dah familiar dengan bahasa Melayu. Okey. Itu cerita kamus lah. Tapi tak apa. Kamus tu nanti kita akan bagi cadangan, tak ada masalah. Boleh beli sendiri pun tak ada masalah. Kalau betul dia punya spek dia, beli kat Shopee ke Lazada ke lagi senang sekarang macam voucher ada ni. Tunggu je lah 11, bulan 11, 12, bulan 12 ni sale itu. Payday lah, Monday sale lah. Cari je lah sale-sale yang ada tu. Gunakan point dan sebagainya. Okey. Jadi kembali kita kepada tadi. Sebelum kita berakhir. Yang pertama adalah misal. Misal adalah yang sakit di awal. Fi'ilnya sakit di awal. Kemudian jangan tertipu dengan baris. Walaupun kita nampak ketiga huruf di situ berbaris. Tetapi kita akan dapat detect dia itu sakit bila tiba-tiba yang pertama kita jumpa adalah mudhari'. Kalau kita tak mahir, kita jumpa mudhari' saja, sudah tentu payah untuk kita reversekan dia kepada madhi semula. Kerana kita tak nampak bahawa dia ada satu huruf yang dihilangkan. Iaitulah huruf apa? Waw. Waw dihilangkan di situ. Okey. Jadi ada soalan? Ada bantahan dan sebagainya? Maaf diversion Ustaz, tapi saja benda tu nak tanya. Tak apa. Okey, sebab kamus ni pun biasalah. Dulu saya jual tapi saya tak jual lah. Nak pikul tu berat. Lagi pun tak pergi kelas. 800 muka surat tu berat tu satu tu. Dulu pernah sekali bawa 60 orang student order. Kan. Berat kita. Dia tak berat tapi dia macam itulah. Bagus. Asalnya dulu dia jual. Asalnya dia bagi lesen dekat Pustaka Salam ke tak ingat saya. Dia ada bagi dekat beberapa publishing house lain lah. Tapi mungkin doktor tu dia perasan apa, mungkin setengah tu bagi royalty yang tak berapa berbaloi. Sebab buat dia tu susah kan, bertahun-tahun dia punya kerja Jadi akhirnya dia cetak sendiri, dia jual sendiri. Jadi orang direct order dengan dia lah masa dia masih hidup tu. Okay, Oh, dah meninggal dia baru meninggal. Tapi okey. Tapi itulah jariah dia banyak lah sebab kamus tu antara yang setakat ni yang terbaik. Sebab yang buat tu ahli bahasa. Dia bukan orang suka-suka ataupun mana-mana syarikat tiba-tiba nak buat dia bukan. Dia memang PhD dia bahasa Arab. Okey. InsyaAllah. Munawir ni 1006 Ustaz. Muka surat. 1006. Munawir ni dia kalau faham wazan, alhamdulillah dia munawir sungguhlah, dia menerangkan. Nama munawir tu menerangkan. Tapi kalau tak faham bukan menerang, takut gelap kita nanti. Susah nak cari Ustaz. Sebab nanti kita belajar wazan. Bila kita belajar wazan, dia ada munawir, dia ada munawar. Oh, munawar. Kalau yang belakang Hajah Rodiah tu itu munawwarah, betul? Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Madinah yang diberi cahaya, yang dilimpahi cahaya. Kalau kita tukar satu lagi, dia panggil Munawwir, yang memberi cahaya. Jadi sepatutnya, maknanya pengarang tu teralah. Kamus itu dia nak ambil daripada perkataan sifat munawwir itu.
Seolah-olah dengan kamus itu memberikan pencerahan dan cahaya kepada kita lah. Dengan syarat tahu cara guna. Kalau tak tahu cara guna, takut-takut tak munawir nanti. Takut-takut tak jumpa. Jadi penawar. Okey. So, insyaAllah sekadar itu. Nanti kita sambung lagi dengan perkataan yang seterusnya pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.